Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Januari 2024 bersama saya Pia Ernadia. Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Shaharin, bekas Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wanderis dan pempengaruh media sosial Pro Perikatan Nasional PN Salim Iskandar hadir di Balai Polis Setapak di Kuala Lumpur petang ini. Ketiga-tiga mereka mahu polis rakam kenyataan mereka selepas Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein mengaitkan mereka dalam dakwaan komplot untuk menggulingkan kerajaan dikenali sebagai Langkah Dubai. Pada sidang media, Wan Muhammad Azri atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo berkata dia menerima panggilan daripada pegawai polis daripada Bukit Aman 2 hari lalu yang memintanya hadir bagi memberi keterangan. Manakala Badrul yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bad dan pempengaruh Pro PN Salim Iskandar pula hadir secara sukarela untuk dirakam keterangan mereka dalam isu sama. Menurut Papa Gomo, dia dipanggil memberi keterangan berkaitan laporan polis yang dibuat Setiausaha Politik Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akin yang mendakwa bahawa dia terlibat dalam gerakan tersebut. Konspirasi politik yang berlaku pejabat berada. Sebab siasatan kami hari ini adalah kerana kebebasan kami bersuara menyatakan kebenaran mewakili rakyat Malaysia. Jadi bila Ketua Polis Negara dah menyebut nama kami ini dan kami disiasat di bawah atas sultan, siasatan terkelas Bukit Aman yang panggil, USJT, dia menghubungi saya. Jadi saya beritahu kita hari inilah hari Jumaat. And then Salim Iskandar pun volunteer juga. Saya panggil sekali datang dan Cikgu Bad pun sama juga. Sebab yang dihubungi saya je. Tapi kita nak bagi kerjasama sebab apa segera pun. Sebab yelah kita nak tengok kejatuhan Anwar Ibrahim ni. Jadi kita hadir. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil membidas kenyataan pembangkang bahawa tiada jaminan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri akan diterima oleh Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Sebaliknya, Fahmi berkata Anwar Ibrahim telah membuka ruang 2 kali untuk berdepan usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Fahmi yang juga jurucakap kerajaan itu berkata demikian dalam satu hantaran di laman X hari ini. Dia turut melampirkan 2 laporan media mengenai kenyataan Anwar pada 30 Julai lalu yang sedia memendekkan tempoh memfailkan notis kepada 3 hari. Ini berbanding 14 hari jika pembangkang mempunyai sokongan mencukupi bagi membawa usul undi tidak percaya terhadapnya di Parlimen. Semalam Anwar berkata pembangkang tidak mempunyai kekuatan untuk meneruskan usaha menumbangkan kerajaan pusat sedia ada dengan memulakan undi tidak percaya di Parlimen. Sebaliknya, kata Perdana Menteri, mereka hanya terus memainkan propaganda untuk menipu penyokong mereka. Namun ini disangkal oleh Ahmad Fadli yang juga adalah Ketua Penerangan PAS. Katanya sebelum ini beberapa usul difailkan oleh pembangkang ditolak mentah-mentah oleh Speaker. Sementara itu, memetik laporan BH yang memetik Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berkata tiada sebarang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri dikemukakan pembangkang setakat ini. Beliau berkata pembangkang boleh kemukakan usul itu untuk dimasukkan dalam senarai usul walaupun mesyuarat pertama penggal ketiga akan bermula bulan depan. Johari berkata usul diterima atau tidak adalah keputusan Speaker Dewan Rakyat berdasarkan prosedur dan peraturan yang ditetapkan Dewan Rakyat. Beliau mengesyorkan ahli Parlimen Pembangkang belajar dan mengkaji peraturan mesyuarat supaya lebih faham proses keputusan menerima dan menolak usul itu dibuat. Dalam pada itu, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Rafidah Aziz menyeru semua pihak supaya meletakkan kepentingan negara di atas pertimbangan lain. Rafidah juga meminta semua pihak membenarkan kerajaan ketika ini berkhidmat sehingga habis penggal. Katanya sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada adalah resepi ketidakstabilan negara. Rafidah juga berkata rakyat akan merasa tidak selamat manakala mereka yang berurusan dengan Malaysia seperti pelabur akan tidak berminat untuk berada di Malaysia. Justru Rafidah menggesa agar semua pihak membenarkan kerajaan sedia ada menghabiskan penggalnya demi kebaikan negara. Bagi kerajaan, dia menggesa agar lebih komited
dalam melaksanakan langkah dan program dasar yang diumumkan serta mengetatkan proses pemantauan dan pelaporan. Rafidah juga menggesa kerajaan untuk menghentikan kata-kata dan arahan yang hampir tidak masuk akal yang dibuat atas nama agama di semua peringkat pentadbiran. Dia berkata perkara seperti itu menimbulkan perpecahan di kalangan rakyat Malaysia. Berita seterusnya, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin mendakwa beliau adalah seorang ahli perniagaan yang kaya dan berjaya sebelum menyertai politik. Menurut Daim, jika beliau kekal dalam perniagaan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan asetnya secara aktif, nilai pegangan saham cair miliknya sahaja akan bernilai lebih 50 bilion ringgit hari ini. Namun katanya keputusannya untuk menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian kewangan yang besar kepada diri dan keluarganya. Daim berkata demikian melalui affidavit sokongan yang dikemukakan beliau dan keluarga dalam permohonan mereka untuk memohon kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar siasatan SPRM terhadap mereka. Daim dan keluarga serta Ilham Tower sedia Berhad memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang menyasarkan SPRM dan pendakwa raya sebagai responden pertama dan kedua. Daim atau nama sebenarnya Cik Abdul Daim Zainuddin berkata pada atau sekitar 1969 beliau mencuburi bidang perniagaan dalam pembangunan hartanah. Daim berkata pada Februari tahun lalu, beliau memberikan kenyataan kepada SPRM tetapi tidak mendengar kabar daripada agensi itu lagi sehingga Jun 2023. Beliau berkata walaupun Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Zafrul Abdul Aziz dinamakan dalam kertas Pandora, mereka tidak disiasat oleh SPRM dan tiada sebarang tindakan diambil terhadap mereka. PAS mengakui ada sesetengah ahli parti itu tidak senang dengan kegiatan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno yang aktif melayan sesi karaoke secara dalam talian sehingga ke lewat pagi. Menurut Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ahmad Yahaya, parti itu ada menerima pelbagai teguran. Saya sendiri menerima berbagai pandangan dan saya pun baca komen-komen dalam TikTok, dalam media sosial ni, komen yang diberikan. Ada komen mungkin bersifat teguran. Ada komen yang mungkin marah. Marah sampai ke peringkat menganggap bahawa apa yang dilakukan ini macam dosa besar. Tak patut seorang pemimpin buat begitu. Dan ada yang dihantar kepada saya tu dalam bentuk apa? Kami diminta untuk bermunajat, kami diminta untuk qiyamul lail, kami diminta untuk berzikir, berwirid. Tapi pemimpin berkaraoke. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan dalam program Munakasyah Ucapan Dasar Presiden di Kedah baru-baru ini. Kata Ahmad, PAS menyambut baik sikap ditunjukkan ahli terbabit kerana ia melambangkan mereka sayang kepada parti dan berani menegur pemimpin. Ahmad juga mendedahkan bahawa setiap kali Sanusi berkaraoke, isteri pengarah pilihan raya PN itu, Jusma Lailani Jusoh, menemani di tempat sama walaupun tidak kelihatan oleh orang lain. Sebelum ini Sanusi mengundang kecaman orang ramai selepas didapati berkaraoke dengan perempuan lain melalui platform TikTok sehingga jam 2 pagi. Bagaimanapun Sanusi telah mempertahankan tindakan berkenaan dengan berhujah ia tidak melanggar sebarang undang-undang maupun arahan agama. Dalam perkembangan lain, Menteri Besar Kedah itu memberitahu pihaknya akan menghantar surat saman terhadap pihak-pihak tertentu yang didakwa cuba mencemarkan imej Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. Untuk rekod, Sanusi merupakan Presiden KFA. Beliau dipanggil memberi keterangan kepada SPRM semalam. Terdahulu SPRM mengesahkan memanggil Sanusi bagi mendapatkan penjelasan berhubung dakwaan rasuah lebih 6 juta ringgit yang dikaitkan dengan KFA. Kita ke perkembangan berikutnya. Anwar Ibrahim menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Komunikasi berhubung permintaan bekas Perdana Menteri Najib Razak memohon filem dokumentari Man on the Run dikeluarkan daripada Netflix. Perdana Menteri berkata perkara berhubung permohonan itu akan diteliti dan dipertimbangkan oleh kementerian itu.
Dokumentari lah. Yeah, about Najib wanting to take it down. Itu dia orang akan pertimbangkan lah. Beliau berkata demikian susulan pasukan peguam Najib menghantar surat kepada Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil memohon tindakan tersebut. Man on the Run ialah dokumentari yang berkisar mengenai skandal 1MDB yang ditayangkan di Netflix pada 19 Oktober tahun lalu. Sementara itu, dalam satu kenyataan, pemuda UMNO juga menggesa kerajaan mengarahkan Netflix dengan segera untuk mengeluarkan dokumentari itu. Ketua pergerakan itu, Muhammad Akmal Saleh, mengutuk sekeras-kerasnya penyiaran dokumentari itu dengan menyifatkan kandungannya melampau. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.